Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahmatullah, sila buka pada muka surat 474 surah Ghafir ayat yang ke-59. Surah Ghafir ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 59 yang bermaksud sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang, tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikat itu. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nas walakinna aktharan nas la yashkurun. Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Yang bersifat demikian ialah Allah, Tuhan kamu yang menciptakan tiap-tiap sesuatu daripada tiada kepada ada. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan daripada menyembahnya? كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sebagaimana terpalingnya mereka itu daripada menyembah Allah, terpaling juga orang-orang yang mengingkari keterangan-keterangan Allah. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan
والسماء بناء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat penetapan untuk kamu dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya, dan ia membentuk kamu lalu memperelokkan rupa kamu serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Yang demikian kekuasaannya dan kemurahannya ialah Allah Tuhan kamu, maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Huwal hayyu la ilaha illa hu فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين Allah dialah yang tetap hidup, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dilarang menyembah benda-benda yang kamu sembah yang lain daripada Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam. Wallahu alam. Baik, sama-sama kita dengarkan tafsir yang akan disampaikan Fadil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan, insyaallah. Tafaddal mashkura. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ulasannya berhubung dengan ayat yang kita ambil pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 59, Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Ya, sesungguhnya kiamat itu la'atiyatun. Ya, maknanya dia menyebut tentang perkara ini dalam bentuk akan pasti datang, ya, dan dia guna kataan atiyatun menunjukkan bahawa benda itu dekat. Kiamat itu dekat, bukan jauh, ya. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang datang itu dekat, sesuatu yang lepas itu jauh. Sesuatu yang datang macam kematian kita terdekat. Pasal apa? Sebab dia makin dekat, sentiasa mari. Benda yang mendatang tu dia dekat, tapi benda dah lepas makin jauh. Macam semalam, hari ni semalam, besok dia 2 hari dah, besok dia lusa dia 3 hari dah, makin jauh. Yang paling berat itu ialah tanggungjawab tersebut. Dia sebut la raiba fiha, tidak syak lagi. Perkataan raiba, syakka, maknanya sesuatu benda yang tidak ragu-ragu lagi, ya, tetapi akan sebahagian besar manusia tidak beriman, tak percaya. Ya, manusia ni kalau diingat hari akhirat, kematian dia dari kebangkitan akhirat menyebabkan dia akan jadi baik. Sebab tu di Mekah ni 2 je yang Nabi tekan pada masyarakat pada waktu di Makkiyah,
Dua perkara. Pertama, beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan akhirat. Dua tu je. Beriman dengan Allah dan beriman dengan akhirat. Adapun ibadah, satu pun tak wajib. Semayang tak wajib lagi, puasa tak wajib, zakat tak wajib, haji tak wajib. Semayang wajib tahun ke-13. 13 tahun selepas Nabi nak hijrah ke mana, barulah waktu Isra Mi'raj, barulah Allah wajibkan semayang. Zakat di Mekah tak wajib. Di Madinah baru diwajibkan zakat. Haji, puasa, semua ayat-ayat ni turun di Madinah. Di Mekah ni hanya memperkukuhkan tapak iman kita, foundation dia. Iaitu nak kukuh tu dua je. Pertama, kau beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Kemudian Allah sebut hari akhirat tu lagi akan ragu-ragu lagi bagi orang yang nak beriman. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lalu Allah Ta'ala perintah, doalah kamu padaku, minta padaku. Ya, Allah Ta'ala ni dia suka. Kalau kita perhatilah, setiap orang, kita lah, banyak mana kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya, tiap-tiap hari kita minta dengan Allah. Siang, malam, pagi, petang. Tu baru kita seorang. Bayangkan berapa bilion manusia duk doa pada Allah siang malam semalam. Kita ni kalau dua orang mari jumpa kita, anak kita, pagi minta, petang minta, tengah hari minta, kita pun naik geram juga. Tapi Allah Ta'ala ni dia suka hamba dia berdoa. Ya, lalu hingga disuruh. Ya, dia suruh minta. Kita ni sudah minta-minta lah. Ya. Allah ni dia suruh minta padaku. Dia suka dengar hamba dia merayu pada dia minta doa, dan dia berjanji astajib lakum, aku akan perkenankan doa kamu. Perkenan ini maksudnya apa dia? Doa tu diterima oleh Allah. Bukan makna kita dapat apa yang kita minta, tak. Perkenan doa tu diterima. Macam kita hantar orang dah masuk universiti, permohonan tuan diterima. Tunggulah dulu. Tunggu dia proses apa semua. Ya, Allah Ta'ala setiap doa kita Allah terima doa tu. Doa tu terima. Tapi Tuhan nak bagi ke tidak, bila masa dia nak bagi, banyak mana dia bagi, itu urusan dia. Kadang-kadang kita minta sesuatu, Tuhan bagi yang kita minta. Kadang-kadang Tuhan tak bagi yang kita minta, tapi Tuhan ganti benda lain yang lebih penting, tapi kita tak minta. Umpama kita masuk kereta tadi, berapa ramai doa, ya Allah selamatlah perjalanan aku nak pergi masjid. Tak ada doa pun, tapi Allah selamatkan. Yang kita minta benda lain, Allah ganti yang kita tak mohon, tapi benda tu penting. Contoh, berapa ramai doa supaya rumah tak terbakar, tak ramai doa. Tapi Allah Ta'ala ganti yang kita minta tu dengan benda lain, benda yang penting. Ataupun yang ketiga, Allah tak bagi yang kita minta, Allah tak ganti apa yang ada, tapi Allah jadikan doa tu sebagai pahala bagi kita di akhirat. Doa tu sendiri ialah pahala. Sebab tu dia kata as-solat, semayang tu doa. As-salatul semayang ni dalam makna zahir doa. Semayang tu doa. Ya, jadi sebahagian kita ialah mohon doa pada Allah Subhanahu. Allah janji Allah akan perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhilin. Dan orang yang takabur dalam banyak-banyak dosa paling yang kita takut sekali dosa takabur, sombong. Ya, sombong ni tak. Ya, sombong ni Allah laknat iblis tu sebab dia sombong lah. Ya, iblis ni bila Allah suruh dia usjudu li Adam, ya, sujud yang tunduk pada Adam AS, lalu semua malaikat sujud, malaikat iblis aba wastakbara. Dia dua sifat. Satu, aba, enggan, dia tak ikut apa Allah perintah. Macam manusia lah, Allah perintah semayang, dia tak semayang. Allah dia tak puasa. Satu bab, dia tak laksana apa yang Allah perintah. Tapi yang paling besar dosanya wastakbara tu, sombong dia tu. Orang yang tak semayang dosa besar, tapi kalau dia sombong dengan Allah Ta'ala, apa semayang, tak guna semayang, sombong dengan Allah, sombong itulah jadi kafir. Ya, iblis dikhitab jadi kafir tu kerana kesombongan dia. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata cukuplah bagi seorang tu dihuman ke neraka oleh Allah bila dinakkan dalam hati dia manusia-manusia tunjuk-tunjuk ke dia. Ya, sebab tu al-kibriya, sombong tak sombong ni sifat yang layak hanya untuk Allah. Ya, kita berjalan, ya, wala tamshi fil ardi marha, kamu jangan jalan dengan angkuh. Jalan angkuh pun tak boleh, bercakap sombong pun tak boleh. Ya, manusia ni kadang-kadang tepuk dada. Ya, sombong ni tak akan masuk surga. Sebab tu Allah kata orang yang sombong, ya, di pada hamba sayadkhuluna jahannam, dia akan masuk neraka jahannam, dakhirin, dia akan jadi yang penuh dengan kehinaan selama-lamanya. Innal allazina Allahu allazi alalakum laila taskunu fihi.
Ini satu lagi. Allah sebut, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu pada waktu malam. Malam untuk apa? Litaskunu fiha, supaya kamu berdiam di rumah. Dia manusia ni, mata kita bila celik lain, bila kita pejam gelap. Tutup dunia. Ya. Kita bila tidur, Tuhan buat mata kita pejam, tak nampak semua benda malam. Bumi ni pun ada pejam, waktu pejam dia. Bila waktu pejam dia? Waktu malam. Hebat, Masya Allah. Kita rasa biasa je. Dengan sebab terbenam matahari, burung-burung balik, binatang balik, manusia pun balik, senyap tu. Kita nak suruh anak kita tidur pun payah. Tuhan nak suruh alam ni semua rehat. Macam mana? Dia benamkan matahari, jadikan waktu malam. Maka manusia rehat semua. Bila terbit matahari, riuh-riuh, burung pula riuh, binatang pun bising, manusia bising, riuh balik. Ya, ubah tiba-tiba. Ya. Wan nahara mubsira. Allah jadikan siang tu mubsira, terang benderang. Menyebabkan orang yang nak buat maksiat, nak buat jahat tak berani. Pasal apa orang nampak? Bila malam hari macam dinding. Ya, macam tirai, macam tabir. Sebab tu Allah Taala minta kita minta lindung pada Allah daripada kejahatan malam. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Kejahatan malam ni, bila malam tu biasa je. Tapi manusia suka buat jahat pada waktu malam. Pasal apa? Kerana rasa lindung, orang lain tak nampak. Ya, sebab tu kelak malam je, dia tak ada kelak siang je. Kelak malam, pusat maksiat hidup waktu malam, pelacur-pelacur waktu malam, penjenayah pada waktu malam, orang nak mencuri pada waktu malam. Banyak kejahatan ni pada waktu malam, hingga Allah suruh kita minta lindung pada kejahatan bila sampai waktu malam hari. Innallaha la fadlil an-nas. Allah Taala punya kelebihan yang banyak, kurniaan yang sangat banyak pada manusia. Walakin aksar nas la yashkurun. Tapi manusia tak bersyukur. Ya, terbit matahari ni tak bersyukur. Yang hari ni ramai tak bersyukur. Dengan sebab siang tu Allah banyak benda yang Tuhan bagi pada kita. Tapi Allah sebut akan sebahagian besar aksar nas, baik manusia tidak bersyukur. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Ta'ala Tuhan kamu, khaliqu kulli syai'. Dia yang mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Semua tu bergerak di atas kehendak Allah. Daun gugur, daun yang berputik, buah yang masak, burung yang terbang, setiap bulu-bulu dia, setiap manusia ni, semua bergerak tu di atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah. La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan dia. Dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan dan mengatur ciptaan dia. Bukan sekadar buat. Dia cipta manusia, diurus manusia ni, rezeki dia, ajar dia, mati dia, mana gerak dia, hatta jari gerak, hatta kuku yang potong, hatta rambut yang gugur, semua tu ada jadual yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ni Allah Rabbi, udara masuk dalam perut kita sedut oksigen. Ya, kemudian pergi ke paru-paru, pam paru-paru, pergi ke darah bergerak mengalir seluruh tubuh. Ya, kalau kita perhati satu-satu tu, hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama kita sakit perut, ya, nak rasa nak buang air, Tuhan bagi ilmu pada akal kita ni, ni nak buang air. Sampai bila air tu, ya, boleh keluar air kencing. Tak ada pulas skru mana, tak ada buat apa-apa. Kita nak buka kipas ni pun kena tekan. Ya, hebat Allah Taala. Dia buat kita ada perasaan dan boleh kontrol perasaan tu. Ya, masya-Allah, ya. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillah yahdun. Demikianlah Allah Subhanahu wa Taala, ya, sebagaimana berpalingnya mereka daripada menyembah Allah, yakni orang yang durhaka kepada Allah, ya, maka demikianlah juga berpaling orang yang tak nak ikut keterangan Allah Taala. Bawalah macam mana pun dalil, bukti, hujah. Bukan mereka tak tahu benda tu betul. Dia tahu. Ya, isteri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni ratu cantik lah, ya, isteri Abu Lahab ni. Bila dia mari satu hari bawa batu, ya, berjalan dengan batu ni, ya, dia nampak Sayyidina Abu Bakar duduk tepi Kaabah. Sebelah Abu Bakar tu Rasulullah, tapi dia tak nampak Rasulullah. Allah lindungi. Ya, dia sampai depan Nabi, depan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, mana sahabat kamu Muhammad tu? Dia tanya Abu Bakar, mana sahabat kamu Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sebelah Abu Bakar je. Dia tak nampak. Ya. Dia memaki hamun aku dan suamiku dalam syairnya. Itu kata-kata dia.
Kata Ummu Jamil, Muhammad memaki hamun aku dengan suami aku dalam syairnya, iaitu ayat tabbat yada bil mata. Apa kata Sayyid Bakar? Wallahi demi Allah wahai Ummu Jamil, yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair, bukan puisi. Ya, dia wahyu Allah. Apa kata Ummu Jamil? Wallahi demi Allah wahai Abu Bakar, apa yang kamu kata itu betul. Dia mengaku apa yang kamu kata itu betul Abu Bakar. Ya, dia pun pusing terus lagi. Beriman tak? Tak beriman juga. Tak beriman. Bila dia pergi, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia tak nampak kamu ke? Kata Nabi, Allah lindung antara aku dengan dia. Bukan duk baca ilmu gaib apa jangan ambil baik ni, tak ada. Allah lindung aku dengan dia. Allah ja'alakum al-ardha qararan wa samaa'a binaa. Dan Allah Taala menjadikan bumi, ya, tempat penetapan kamu. Bumi ni bergerak berapa ribu kilometer satu jam ni. Laju, tapi kita kecil, kita bergerak itu selesa boleh angkut tak. Dan ya, qarar makna menetap. Kita boleh berjalan tu tak huyuh hayang. Ya, macam semut berjalan atas meja, kita kocok meja tu, dia selambur je berjalan. Dia tak rasa pun meja tu bergerak. Padahal kita gerak kuat dia. Pasal apa? Kerana besarnya meja dan kecilnya semut. Demikian juga kita, bumi ni beredar ni, laju berapa ribu kilometer setiap saat ni. Beribu kilometer bumi berpusing. Tapi kita rasa tak? Tak rasa. Qarar makna kita boleh tetap, boleh berjalan elok je. Walaupun bumi sedang pusing. Kenapa? Kerana kecilnya besar. Wasabi baik binaan. Ya, macam binaan. Ya, berlapis-lapis susu tengok. Ya, masya-Allah. Ya. Wasawwarakum, Allah cipta rupa kamu, fa ahsana suwarakum, Allah perindahkan rupa kamu. Masya-Allah. Muka kita ni, bulu kening belah kiri dengan belah kanan sama. Hidung kita sesuai dengan muka kita. Ya, pipi kita, rambut kita panjang, kaki petang kita. Tangan kita tak panjang-panjang, jari panjang. Tengok Tuhan buat. Gigi waktu lahir tak ada. Kemudian keluar sikit-sikit berhenti. Nasi air berhenti. Kalau gigi tak berhenti, orang umur 70 tahun ni panjang mana gigi dia? Allah. Allah Rabbi. Jari manusia. Waktu lahir jari kita pendek kecil, lepas tu besar panjang. Tapi Tuhan berhenti. Kalau jari ni tak berhenti panjang, Masya Allah, orang 100 tahun tak agak sini ke dinding jari dia. Allah. Ya. Maha Agung Allah Ta'ala, dia buat rambut panjang, bulu kening tak panjang. Kalau bulu kening ni panjang macam rambut, Masya Allah, ya. Tiap-tiap bulan kena potong. Begitulah maha kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan segala ya. Fa ahsana suwarakum, dia razaqakum min at-thayyibat, dan dia beri yang baik-baik. Orang beriman ni, Tuhan ada rezeki, Tuhan tak bagi makan. Tak makan daging babi, bangkai, tak boleh. Pasal dia tak elok untuk kita. Tapi yang bila Allah kata halal, baik tu dia baik mengandungi zat. Yang kedua dia halal. Ya, halal ni nilai yang spiritual. Ya, ayam mati kena langgar kereta tak boleh makan. Ayam mati boleh makan. Beza dunia sama-sama mati. Tapi yang ini boleh makan, halal. Tak boleh makan, haram. Ya, pasal apa? Kerana dia tak elok. Ya, jadi bangkai. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. Itulah Tuhan kamu. Tuhan yang cipta langit bumi, Tuhan yang jadi rupa kita semua. Wa tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Ta'ala yang maha pemurah, Tuhan sekalian alam. Wal hayyu, dialah yang maha hidup. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Ya. Fad'uhu mukhlishina, maka mohonlah pada Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Kita minta doa, minta Allah atur yang terbaik je. Kita tak tahu masa depan kita besok berlaku apa, lusa berlaku, tak tahu. Doa supaya Allah atur yang terbaik untuk hidup kita. Kalau Tuhan bagi rezeki, kita nak rezeki yang baik. Tak nak rezeki banyak yang merosakkan kita, tak nak juga. Kalau Tuhan bagi jawatan, kita nak jawatan yang menyusahkan kita di akhirat. Biarlah jawatan tu boleh tolong kita sampai ke akhirat. Kalau Tuhan bagi kita keluarga, kita nak keluarga anak-anak yang soleh, isteri yang baik. Demikianlah. Ya, mintalah dengan penuh ikhlas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu layak bagi Allah. Ya, bukan bagi manusia. Kita ni orang tak puji marah. Ya, orang tak puji, terima kasih pun tak marah. Ya, padahal kita ni postman je, bukan apa pun. Ya, postman dia bukan buat surat, dia tolong hantar surat. Kita tahan postman, mana surat saya? Postman kata surat pak cik tak ada. Pak cik tu marah. Kenapa tak ada?
Kata postman, dah tak ada orang hantar. Kita ni Tuhan tolong melalui kita aja rezeki. Bukan kita yang cipta rezeki. Allah yang cipta. Kita hanya jadi mata rantai tangan di apa yang Allah kenaki. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'u min dunillah. Allah larang kita jangan sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lamma ja'al bayinat, bila datang bukti-bukti kebenaran Allah taala daripada Allah, wa amirtu an uslim lirabbil alamin, dan aku diperintahkan untuk menyerah diri kepada Allah Tuhan sekalian alam. Itulah kita perintah satu je. Kita diperintah untuk mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Hidup kita tu je. Buat apa-apa pun aku diperintah untuk sembah Allah. Ya, nak fikir, aku diperintah untuk fikir macam mana untuk tidak durhaka pada Allah. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat rahmat kepada apa yang kita baca pagi ni. Wallahu alam. Aqul qauli. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.